Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita. Keakraban antara pelbagai etnik, kedekatan antara pelbagai budaya dan rasa hormat kepada pelbagai agama adalah tunjang ke arah perpaduan di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, rakyat Malaysia hidup dalam harmoni walaupun mempunyai pelbagai latar belakang, agama, budaya, bahasa dan bangsa. Dalam hal ini, beliau menegaskan perayaan Gawai yang disambut di Sarawak sama pentingnya dengan perayaan Hari Keamatan di Sabah serta perayaan-perayaan lain yang disambut di negara ini. Tentunya perayaan Hari Gawai sama pentingnya dengan perayaan Keamatan di Sabah. Sama pentingnya dengan Christmas, sama pentingnya dengan Tahun Baru Cina, begitu juga Deepawali dan juga Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Kita sebagai rakyat Malaysia amat harmoni kehidupan kita. Kerana biarpun kita mempunyai latar belakang agama, budaya, bahasa dan bangsa yang berbeza, namun keakraban antara pelbagai etnik, kedekatan antara pelbagai budaya dan rasa hormat kepada pelbagai agama adalah tunjang ke arah perpaduan di negara kita ini. Beliau berucap demikian semasa menyampaikan amanatnya pada majlis pemimpin bersama rakyat di rumah Richard Engking di Kapit pada Sabtu. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu menambah kerajaan amat prihatin terhadap perkara-perkara keagamaan dan perkauman yang amat sensitif hingga diperundangkan bagi mengelak timbulnya isu perkauman atau etnik seperti yang berlaku di beberapa negara di Asia malah di Eropah. Dalam hal ini, beliau menegaskan mana-mana pihak parti politik atau badan yang cuba untuk membangkitkan rasa kebencian antara agama, kaum, bangsa dan budaya akan dikenakan tindakan perundangan melalui akta hasutan. Maka mana-mana pihak atau parti politik atau mana-mana badan yang cuba membangkitkan rasa kebencian antara agama, kaum, bahasa dan budaya, maka tindakan perundangan melalui akta hasutan ini pasti diambil. Jangan akta hasutan ini diambil. Maka bagi mengelakkannya, kesefahaman antara kita mesti dipertingkatkan. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid memberitahu Bimbing Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Boh Openg akan menghadiri Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur pada 9 Jun ini. Katanya pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS itu mengesahkan kehadiran beliau kepadanya semasa mengadakan pertemuan di kediaman Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari di Kuching pada pagi Sabtu. Okey, perkara yang kedua, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Premier Sarawak selaku pengurusi GPS yang telah mengesahkan kepada saya pagi tadi sewaktu saya berkunjung ke rumah beliau untuk beliau datang pada 9 hari bulan nanti ke Dewan Merdeka sempena dengan Perhimpunan Agung Tahunan UMNO. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini merupakan satu manifestasi yang cukup bermakna kepada saya kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan datang sebagai pengurusi PH dan pengurusi Kerajaan Perpaduan. Katanya 19 presiden-presiden parti yang menganggotai Kerajaan Perpaduan juga akan hadir dalam Perhimpunan Agung ini. Terdahulu, semasa berucap pada Majlis Rumah Terbuka Sambutan Perayaan Gawai Dayak 2023 Parlimen Kapit di Dewan Syuara Kapit, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid berkata, kestabilan politik di Sarawak berpotensi untuk menarik pelaburan yang besar susulan perpindahan ibu negara Indonesia di Nusantara. Ke arah itu, katanya kerajaan pusat akan membantu dengan membangunkan infrastruktur jalan-jalan di sempadan Sarawak, Sabah dan Kalimantan.
Menurutnya lagi, Kompleks Imigresen, Custom dan Kuarantin CIQ dan lain-lain pusat untuk imigresen dan pusat keluar masuk antara Malaysia dan Indonesia mesti dinaik taraf bagi mempertingkatkan aktiviti ekonomi seperti pertukaran barangan serta kemasukan pelancong-pelancong ke Sarawak dan Sabah. Dalam ucapan sama, beliau telah mengumumkan berita gembira kepada warga Kapit apabila meluluskan sebanyak 170 juta ringgit untuk mempercepatkan pembinaan jalan Kenanga Semaram ke Nanga Beguang. Selain itu, beliau turut meluluskan pembinaan jalan dari Sungai Sud ke Rumah Juntan serta pembinaan skim bekalan air alternatif bahagian Kapit dengan kedua-dua projek tersebut masing-masing bernilai 60 juta ringgit. Turut diumumkan pembinaan Kolej Profesional Mara Kapit yang akan bermula pada tahun ini serta pembinaan Jabatan Rumah Richard Engking dengan nilai 4.8 juta ringgit. Berucap dalam majlis sama, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi memberitahu Kapit telah banyak melalui fasa transformasi dari segi infrastruktur dan juga sosioekonomi sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Katanya usaha ini bukanlah satu perjalanan yang mudah, mengambil kira cabaran keluasan Kapit yang sebesar negeri Pahang dan juga halangan geografi serta kehendak dan keperluan yang berbeza bagi penduduk di kawasan pedalaman ini. Jelas beliau lagi, pembukaan jalan darat ke Kapit menggantikan laluan air telah banyak membantu merancangkan sosioekonomi di situ. Tegas beliau, usaha ini tidak mungkin dapat dijayakan tanpa kerjasama erat di antara kerajaan negeri dan persekutuan. Kira-kira 3,000 tetamu dari pelbagai lapisan masyarakat di Kapit memeriahkan majlis rumah terbuka itu. Keperkembangan di Kuching, Kerajaan Sarawak akan meneliti spesifikasi keselamatan rumah panjang untuk dimasukkan dalam pindaan yang akan dilakukan kepada Ordinan Bangunan Sarawak. Menurut Timbalan Primer Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, seluruh ordinan tersebut sedang diteliti dan dalam proses perundingan bersama golongan pakar sebelum pindaan dapat dilaksanakan. Definitely under the Sarawak Building Ordinance, right, all this have been looked into, and that's why now the whole ordinance, after extensive consultation with the professional, because we also had to building houses require professionals and so on, and that is currently with the SAG, State Attorney General Department. They had to do a final polishing and also to make sure that no conflicting with federal laws or with other laws. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri Perhimpunan Dharma Gondesen Malaysia sebenar Hari Lahir Buddha pada Sabtu. Datuk Seri Dr. Sim ditanya sama ada pindaan yang bakal dilakukan turut akan melibatkan spesifikasi keselamatan rumah panjang memandangkan kawasan tersebut kerap menghadapi kejadian kebakaran. Dalam pada itu, beliau berharap agar mempunyai kesempatan untuk membentangkan pindaan itu dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada November depan. Di daerah Lunduk pula, Pesta Siip berpotensi untuk dijadikan sebagai satu tarikan pelancongan tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Arun Opar Billy Sujang berkata, penganjuran pesta yang seiring dengan sejarah berkaitan Kampung Selampit satu ini amat sesuai untuk diketengahkan dan boleh dijadikan sebagai sebuah pesta dalam kalender pelancongan tahunan bagi daerah Lundu. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Pesta Siip 2023 yang diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Kampung Selampit ke-84 pada Jumaat. Tambah beliau, Sarawak merupakan antara negeri yang telah lama mengamalkan semangat perpaduan antara kaum. Ujarnya, hal ini dapat dilihat melalui kehadiran pelbagai kaum dan bangsa bagi menyaksikan sendiri kemeriahan Pesta Siip. Dalam pada itu, Billy juga akan bekerjasama dengan Ahli Parlimen Mas Gading Modi Bimol untuk menaik taraf tapak pesta tersebut dari semasa ke semasa. Dalam majlis sama, Adun Opar itu turut menyampaikan peruntukan jumlah RM15,000 kepada jawatankuasa Pesta Siip. Selain itu, pelbagai aktiviti menarik telah diadakan termasuk pertandingan Dayung Sanggun, pertandingan Onak Gawe Siip, pertandingan menyumpit serta rumah terbuka oleh penduduk kampung. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube.
Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi tengah hari ini, saksikan Majlis Rumah Terbuka Sambutan Perayaan Gawai Dayak 2023 Parlimen Kapit yang disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Dewan Suara Kapit pada Sabtu. #MemberFakta Seram UKAS.